Namun kalau kita muhasabah pada malam ini, kita cinta pada Nabi, sayang pada baginda, tapi adakah sebarang jaminan Nabi ni sayang pada kita? Walaupun kita tahu Nabi sayang umatnya, kita khawatir cinta kita ni cinta yang bertepuk sebelah tangan. Anak buaya terkenang-kenang, buah keranji dalam perahu, hanya kita terkenang-kenang. Orang benci kita tak tahu. Kita je rupanya sayang, rupanya dia tidak. Maka ini yang kita khawatirkan, sebab dalam beberapa riwayat ada disebutkan. Ini jadi pelajaran lah pada kita. Kena berubah. Jangan jadi golongan, 3 golongan ini yang disebutkan ulama' sebagai golongan yang paling dibenci oleh Nabi SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma raddina bi qada'ika wa sabirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'ma'ika. Ya Allah, jadikan kami redha menerima segala takdir-Mu, jadikan kami sabar dalam menerima ujian dari-Mu, dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada nikmat-Mu. Terima kasih yang berusaha saudara pengacara majlis, yang saya hormati Datuk Pengurusi Ahli Jawatan Kuasa dan Sukarelawan Surau Ibn Sina Seksyen 15 Bandar Baru Bangi, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin, muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan, moga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan pada malam ini, dan seterusnya dapat saling bertatap muka dalam ceramah. Anak Cina memakai singlet pergi ke kedai. Kalaulah tidak kerana jalan berbelit-belit, tadi-tadi dah saya sampai. Tak mahal, kena tipu ngaji wazi. Salah tunjuk lorong sampai ke unit 10 hantar tadi. Minta maaf lambat sedikit. Pada malam ni saya sebenarnya ceramah, saya pun tak reti nak ceramah apa malam ni. Apa sebab? Kerana poster kita ceramah Mauludur Rasul, huraian yang dibintu oleh pengurusi pasal hijrah. Rasa zaman dah hijrah habisnya. Lepas tu geng Surau Putrajaya minta cerita Hai Melika. Banyak betul, 3 dalam 1, mana satu nak cerita ni? Dan kalau menulis tesis ni tak ada tumpuan ni, mana satu ni kita nak pada malam ni. Jadi kita gabungkan ketiga-tiganya lah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, di antara perkara aksiomatis di dalam syariat Islam ini adalah kita tak boleh tidak mesti menzahirkan cinta kepada Nabi SAW. Dan sepakat para ulama mengatakan wajib cinta Nabi ni. Mana kalau ada orang mengatakan tak perlu cinta kepada Nabi sebab yang penting cinta kepada Allah, cinta kepada makhluk tak sepenting cinta kepada Allah. Tidak, cinta kepada Nabi tidak membawa syirik ataupun menduakan Allah. Kerana cinta kepada Nabi berarti cinta kepada Allah. Bahkan cinta kepada Nabi adalah salah satu daripada cabang iman dan merupakan satu konsekuensi daripada syahadah yang kita ucapkan. Manifestasinya adalah cinta pada Nabi. Sebab itu para ulama menyusun bab cinta Nabi ni dalam banyak kitab. Imam An-Nawawi misalnya dalam kitab Sahih Muslim, dia telah menyusun bab wajibnya mencintai Rasul lebih daripada kita cinta kepada keluarga kita, anak, isteri, suami, mak ayah, bahkan semua manusia. Dan bab ini dia diselitkan di dalam Kitabul Iman dalam kitab Sahih Muslim, yang secara implisit mengisyaratkan bahawa di antara cabang iman adalah cinta kepada Nabi lebih daripada cinta segala-galanya di muka bumi ini. Namun kalau kita muhasabah pada malam ini,
Kita cinta pada Nabi, sayang pada baginda. Tapi adakah sebarang jaminan Nabi ni sayang pada kita? Walaupun kita tahu Nabi sayang umatnya. Kita khawatir cinta kita ni cinta yang bertepuk sebelah tangan. Anak buaya terkenang-kenang, buah keranji dalam perahu, hanya kita terkenang-kenang. Orang benci kita tak tahu. Kita je rupanya sayang, rupanya dia tidak. Maka ini yang kita khawatirkan, sebab dalam beberapa riwayat ada disebutkan. Ini jadi pelajaran lah pada kita. Kena berubah. Jangan jadi golongan, 3 golongan ini yang disebutkan ulama' sebagai golongan yang paling dibenci oleh Nabi SAW. Kita tak nak jadi golongan. Berubah jadi orang. Jangan jadi 3 orang ini. Dalam satu hadis daripada Jabir radhiyallahu anhu, Nabi pernah menyebut bahawa inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqan. Orang yang paling aku sayang antara kamu dan yang akan duduk dengan aku dekat di hari kiamat adalah orang yang paling elok akhlaknya. The best of you in manners. Yang paling aku sayang sekali, kata Nabi. Tetapi wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah al-sarsaruna wal mutasyaddiquna wal mutafayhikuna. Namun ada 3 orang yang sangat aku benci, dan mereka nanti akan jauh kedudukannya daripada aku pada hari kiamat. Siapakah golongan itu? Ada 3 disebutkan dalam hadis. Kita kena berubah. Kalau kita ada 3 perangai ini, hijrahlah kepada perangai yang molek. Pertama sekali Nabi sebut as-sarsarun. Sarsarun ini kalau nak diterjemahkan dalam bahasa Melayu payah. Tapi kalau dalam bahasa Inggeris sebagai pompous. Pompous ni someone who thinks they are more important than they really are. Dia merasa dia ni VIP lah. Dia merasa dia besar. Padahal dia tak besar mana pun. Saja merasa besar. Sebab itu saya tekankan di dalam petikan ceramah yang banyak orang kongsi-kongsi pasal kembara tuanku di Borneo itu. Memberi pelajaran pada kita. Masalah belagak dengan hidup ni. Awak tengah raja jauh langit dengan bumi. Tapi dia punya sombong menyampah kita menengok. Sarsarul. Jangan membesarkan diri. Dan sarsarun ni kata ulama' dia membesarkan diri dengan banyak bicara. Atau dia mencelah percakapan orang kerana nak menampakkan dia itu orang penting, important. I'm here. Dia nak menunjukkan I'm here. Kalau dalam surat, pas dia cakap. Kenapa? I'm here. Sebab itu kata Plato, wise men speak because they have something to say. But stupid men speak because they have to say something. Dia sekadar nak tunjuk, aku datang jadi aku kena bercakap. Itu orang tak bercerdik. Sarsarun dia bagi. Kalau dia bersembang, kalau kita borak, disampuk cakapan orang, seolah-olah tidak ada orang yang boleh cakap dalam majlis itu melainkan dia. Dan ini dipanggil sarsarun, simbol kepada kesombongan. Agama kita tuan-tuan paling pantang dengan orang sombong. Orang sombong ni tak cium bau surga. Bukan tak masuk surga, tak cium bau surga. Allah pantang dengan orang sombong. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Aku benci dengan orang sombong, takbur bangga diri. Surah An-Nisa ayat 36. Innallaha la yuhibbul farihin. Aku benci kepada orang yang bermegah-megah. Surah Al-Qasas ayat 76. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Aku benci dengan orang yang sombong, takbur dan membanggakan diri. Surah Luqman ayat 18. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Aku benci pada orang yang sombong, takbur dan membanggakan diri. Surah Al-Hadid ayat 23. Dan banyak lagi ayat. Banyak ayat Allah paling pantang dengan orang yang sombong. Sebab sombong ini adalah pakaian Allah. Makhluk tak boleh pakai pakaian kesombongan. Hanya Allah yang layak. Sebab Allah dia tak ada saingan. Maka orang tak ada saingan, layak sombong. Tuan-tuan, kita makhluk sentiasa ada saingan.
Dalam surau ni saya ingat ramai pegawai grade 41. Tuan-tuan ingat, tuan-tuan seorang je grade 41. Satu Malaysia ada grade 41. Nak sombong buat apa? Oh, saya dah jusasi. Awak seorang dah jusasi. Belambak lagi orang jusasi duduk di Intan di GPA pada mana? Saya ada doktor. Awak seorang je lah doktor. Awak belum beranak, ada orang tu dah ada PhD lah. 70-an dah ada PhD lah. Dan begitulah seterusnya. Contoh tuan-tuan datang surau, siapa bawa duit RM50? Layak tak sombong? Layak. Tapi dia kena pastikan dalam surau ni tak ada orang bawa duit lebih pada dia. RM51 kesalahannya. Asal ada lebih pada dia, dia tak layak sombong. Awak jatuh nombor 2. Yang bawa RM51 tak boleh bangga kalau ada orang lain bawa lebih daripada RM51. Dan begitulah seterusnya. Adapun Allah, dia tak ada saingan. Dia Tuhan. Dia segala maha duduk pada dia. Maka kesemua sifat-sifat mazmumah kesombongan ini adalah sangat dibenci oleh Allah dan merupakan sifat iblis. Wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Allah Ta'ala ketika memberi cabaran kepada manusia, kepada makhluk, jangan kau berjalan di muka bumi dengan belagak sombong, sebab engkau tak akan dapat menembus bumi dan kau tak dapat berdiri sama tinggi dengan gunung. Surah Al-Isra ayat 37. Jangan sombong kerana sundak kopiah tembuk, kerana lenggang baju koyak, kerana sombong mat habis elok rupa kerana budi. Bintang timur cuaca baik, cahayanya sampai ke hutan seberang. Mulut manis perangai baik, itu budi dikenang orang. Jaga jangan sampai nampak sombong, terutamanya percakapan. Sarsaru ni lebih pada percakapan. Bila bercakap pelihara lidah, kalau berjalan pelihara kaki. Kalau bercakap rendahkan suara, kalau bergaul rendahkan hati. Kalau bermadah lembutkan lidah, kalau berjalan haluskan langkah. Bercakap kalau tak beradab, melangkah pun nanti tak semenggah. Terlanjur langkah di bawah surut, terlanjur lidah membawa maut. Cakap dengan orang jauhkan mengenang, bercakap dengan orang tua banyakkan bertanya, bercakap dengan anak berlunak-lunak, bercakap dengan isteri mengisi, bercakap dengan suami ingat mengingati, bercakap dengan mertua jaga-jaga, bercakap dengan menantu bertentu-tentu, bercakap dengan sahabat berhemat-hemat, bercakap dengan kawan segan menyagan, bercakap dengan alim berlaku ta'zim, bercakap dengan penghulu berlakulah jagalah malu, bercakap dengan mak agak-agak, bercakap dengan nenek berbaik-baik, bercakap dengan datuk elok-elok, bercakap dengan guru elokkan kelaku, bercakap dengan tangga maniskan muka. 3 hari tak habis lah sebut satu. Artinya cara kena ada. Sebab kerana lidah aib terdedah, kerana cakap malu tersingkap. Dalam peribahasa yang paling masyhur, kerana pulut santan terasa, kerana mulut badan binasa. Itu satu kaul lah. Kaul yang lain, kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan merasa. Itu banyaklah pendapat. Tak kira lah, asalkan yang penting kerana pulut, kerana mulut, habislah pulut itu. Itu yang pantun yang baru lah. Itu pantun baru. Hatta kalau kita macam sekarang ni, orang muda-muda dia nak memberi teguran kepada orang. Awak orang muda nak negur orang, tengok umur dulu. Jangan kau hajar sangat. Cakap je elok-elok. Santun menegur menurut alur, santun menyapa bermanis muka. Adab menegur baik-baik, syarak dan adat mesti ditelik. Menegur jangan semena-mena supaya tidak jadi bencana. Menegur jangan menista supaya tak jadi silang sengketa. Sebelum menyapa tengok rupa, sebelum menegur tengok umur. Orang yang kita nak tegur, walaupun dia ada buat kesilapan dari segi mengajar ke apa ke, tegur cara elok-elok. Sebab umur dia sama umur ayah awak, hormatlah sikit. Hormat saja. Orang muda kena hormat orang tua. Sebab orang tua dia pernah muda, kena hormat. Orang muda belum tentu tua. Kena perampor mati tak bangun-bangun, tak dan tua. Kami pernah muda. Jadi hormat sajalah orang muda. Hatta kita nak menyanggah pun, kalau ada benda kita nak betulkan, buat cara elok-elok. Elok menyanggah bawa faedah, buruk menyanggah bawa fitnah. Kalau menyanggah niat buruk, mana pergi orang mengutuk. Kalau menyanggah mendabik dada, orang menyampah manfaat tak ada. Bila elok menyanggah bawa manfaat, buruk menyanggah bawa mudarat.
Kalau menyanggah mencaci maki, mana pergi orang benci? Kalau menyanggah cara tak senonoh, alamat hidup akan bergaduh. Sebab itu jangan sombong. Percakapan kena jaga. Namun kata ulama, dalam konteks as-sarsarun yang diterjemahkan sebagai orang yang banyak percakapan untuk nak menunjukkan kewujudan dia itu, ini bukanlah disebutkan kepada orang yang berada dalam majlis ilmu, tak masuk, ataupun orang yang sedang mengajar. Contoh cikgu, memang kerja dia bercakap dari mula sampai habis. Tuan-tuan janganlah lepas ni orang tengok ni lah sarsarun, mengajar sejam dia seorang bercakap, nak tunjuk dia seorang dia graduate. Bukan gitu, dia kerja dia mengajar. Itu boleh rujuk dalam kitab Syarah Riyadhus Salihin ke surat 397, diterangkanlah ada pengecualian. Orang yang mengajar boleh. Mok belete, itu boleh. Tuan-tuan mok belete, mok ni sarsarun, mok ni. Bukan, itu nak suruh jadi pandai. Kita nak jadi gini sebab mok belete. Itu lain. Yang salahnya bila kita bercakap nak menunjukkan ujub. Oh, ini bahaya. Saya nak kongsi tuan-tuan ada satu perangai. Kita kena hati-hati dengan permainan syaitan, iaitu ujub. Salah satu kegigihan syaitan adalah dia tak akan berhenti berusaha menjadikan amalan kita ini tak ada harga di sisi Allah. Kita buat amalan banyak, tapi dia jadikan amalan yang banyak tu tidak ada nilai. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin, dan kami jadikan bagi setiap makhluk manusia, nabi-nabi itu ada musuh-musuh yang akan mengganggu gugat dia punya amalannya. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura, dan dia setan pula akan meniupkan kata-kata yang indah, susunan bahasa yang memperdaya pendengarnya. Surah Al-An'am ayat 112. Cara syaitan menjerumuskan kita kepada merosakkan ibadah adalah dengan membisikkan ujub di dalam hati kita. Ujub ni tuan-tuan, kita takut tu sebab kita ni insya-Allah orang beramal belaka, tuan-tuan pun orang surau. Kita khawatir yang kita siang malam pergi surau ni tiba-tiba ada ujub. Ujub ni cacatlah amal ibadat. Ujub ni maksud mudahnya, ujub ni adalah orang yang heran pada diri sendiri. Ujub lah. Heran aku, macam mana aku boleh pergi surau? Hebat aku. Habis ujub lah tu. Dia kagum dengan diri dia. Mana boleh kagum dengan diri sendiri? Orang kena kagum dengan kehebatan orang lain. Kata Ibn Mas'ud, al-halaku fisnaini al-qanutu wal-ujbu. Kebinasaan ni biasanya bermula daripada dua perkara. Pertama, orang yang fed up ataupun putus asa daripada rahmat dan kurniaan Allah. Hancurlah dia. Contoh, dia banyak dosa, kemudian dia ada turning point dalam hidup, dia nak berubah. Tapi bila nak berubah, dia rasa, ya ke Tuhan terima aku ni segala kejahatan aku. Dia putus asa. Jahanam lah jawabnya. Pertama, jangan putus asa. Yang kedua, al-ujbu. Dia merasa diri dia lebih daripada orang lain, dan dia memandang dia tu, diri dia lebih pada orang lain, dan orang tu lebih teruk pada dia. Dalam bahasa orang putih dia panggil narsis. Narsis ni tuan-tuan asalnya daripada cerita Greek, cerita Yunani kuno berkenaan dengan Narcissus. Narcissus ni cerita legenda lah. Narcissus ni dia jatuh cinta pada kehansaman diri dia sendiri. Salah juga tu. Dia menengok dalam kolam, nampak bayang-bayang. Dia tengok bayang-bayang, rupanya bayang-bayang tu bayang-bayang dia. Dia jatuh cinta pada bayang-bayang dia. Jadi hari-hari dia pergi ke kolam nak menengok muka dia sendiri. Lawanya, padahal dia tu. Dia terus duduk tepi kolam jadi angau. Akhirnya tak nak makan, tak minum lah, tidur tak lena, mandi tak basah, makan tak kenyang. Jadi akhirnya dia jatuh sakit, mati. Dan bila mati dia berubah menjadi bunga narsisis. Ini cerita orang putih lah. Jadi orang yang ujub ni orang yang kagum kepada diri dia sendiri. Sebab itu Nabi suruh kita jaga, jangan jadi orang yang narsis. Salasun muhlikatun. 3 perkara yang boleh mengheret kamu ke gaung kebinasaan. Syuhul muta' wa hawa muttabi' wa ijabul mar'i binafsih. Pertama sekali kedekut.
Ni memang Nabi suruh lawan. Yang kedua, hawa muttabi', terlalu mengikut kehendak nafsu. Yang ketiga, kagum pada diri sendiri. Bila kita dah ada tiga ni, pertama tadi kedekut. Tuan-tuan start rasa kedekut saja, Nabi suruh lawan. Asal sayang duit sikit, Nabi suruh lawan. Sedekahkan je. Kalau terlampau ikut kehendak hati atau nafsu, lawan, kata jangan diikutkan. Lepas tu kalau dah start kagum diri sendiri, lawan. Jangan kita terikut. Sesama kita janganlah bongkak. Usah dibangga harta yang banyak. Kalau berpangkat jangan belagak, agar pergaulan tidak akan rosak. Rasa ujub inilah seburuk-buruk sifat dan amat tercela di sisi Allah. Bahkan ujub ini bila ada dalam hati seseorang, dia bukan sekadar merasa dirinya seorang saja yang baik, bahkan sampai peringkat dia akan merasa dia je masuk surga. Tu lagi teruk lagi. Dia masuk surga, orang lain masuk neraka belaka. Tak betul, mana boleh, itu ujub namanya. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan kamu mengatakan kamu paling suci, aku lebih kenal siapa yang paling takwa. Suratul Najmi ayat ke-32. Kita kaji sejarah. Mengapa iblis yang dulunya begitu mulia, rajin ibadat, kuat tasbih, dia dihormati oleh para malaikat, tapi akhirnya dia diusir oleh Allah daripada surga. Dan bukan sekadar diusir, dilaknat pula selama-lamanya. Why? What is the because? The because is sombong ya. Dia merasa dia lebih pada Adam. Itu je punca dia. Dan ini direkodkan dalam Quran. Qala ya iblis ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadai astakbarta am kunta minal alin. Hei iblis, apa sebab you tak nak hormat kepada ini Adam yang aku ciptakan sendiri? Astakbarta, engkau telah menyombongkan diri ke? Am kunta minal alin, engkau rasa engkau ni lebih tinggi sangat ke? Allah tanya kepada iblis. Apa masalah you? You tak nak sembah, tak nak hormat pada Adam ini. Apa jawapan iblis? Dengan confidentnya dia menjawab, qala ana khairun minhu. Ya, saya lebih baik daripada Adam. Dengan confidentnya dia jawab begitu. Apa sebab? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Sebab saya diciptakan daripada api, ini cipta daripada tanah. Tanah orang pijak, api orang takut. Saya lebih mulia daripada dia. Maknanya iblis ketika itu dia membandingkan dia pangkat grade 54 dengan S19. Itulah contoh. Ini siapa? Saya pengusaha dan profesional, saya graduate, apa masalah? Saya lebih mulia daripada dia. Dia rasa dia lebih baik saja. Apakah tindakan Allah? Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Hei iblis, nyah engkau daripada surga ini, sesungguhnya aku akan laknat engkau sampai bila-bila. Wa inna alaika la'nati ila yaumiddin. Aku laknat engkau sampai hari kiamat. Ni drama cerita ni sebut panjang dalam surah Sad ayat 75 sampai 78. Tuan-tuan baca, tuan-tuan boleh bayangkan babak itu begitu dramatik sekali, epic sekali. Iblis dengan selamanya merasa dia paling baik, menganggap Adam itu lebih rendah daripada dia. Oh, ini berbahaya sekali. Sifat sombong ini dia bermula dengan merasa dia baik. Itu masalah. Sebab itulah kita yang datang surau ni, kita ni buat kerja baik, kita takut kita rasa baik. Oh, itu masalah. Menjadi baik itu bagus, merasa baik itu yang salah. Datang buat baik ke surau, alhamdulillah. Tapi keluar pada surau, tengok semua orang yang tak pergi surau jahat. Itu masalah. Pergi luar tengok orang duduk kedai tom yam ni semua ni. Ni apa nak jadi umat? Ni neraka pula, neraka pula ke ni. Azab kubur pula ke ni. Belit ular pula. Jangan begitu. Kita dah buat baik, bagus. Merasa baik, tak boleh. Bukan kerja kita menghukum orang. Yang menghukum orang ni mahkamah, tuan-tuan. Tak ada manusia dia tak boleh menghukum. Jangan menghukum. Kita hanya mengajak pada kebaikan. Sebab itu kalau ujub ni ada dalam hati, mesti mau buang cepat-cepat. Caranya adalah dengan memperbanyakkan, ni Nabi ajar ni, wa an ukthira min la haula wala quwwata illa billah.
Bila engkau merasa saja kagum dengan kemampuan kehebatan kau, ucapkanlah la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya melainkan dengan izin daripadanya. Kita kan isyak, kita dengar azan. Tuan-tuan, apa jawapan kita dengan laungan azan? Bila-bila sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita pun jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila dia asyhadu an la ilaha illallah, kita pun asyhadu la ilaha illallah. Kita sebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita pun asyhadu anna Rasulullah. Ketika Bilal menyebut hayya 'alas salah, apa jawapan kita? Adakah hayya salah, hayya salah, hayya salah, hayya salah? Dah. Kita jawab la haula wala quwwata illa billah. Kita ni semua dia yang menentukan, memberi izin, memberi taufik, memberi hidayat. Maka kita gantung hidup pada Allah. Aku rajin semayang kerana Allah beri taufik hidayat pada aku. Aku rajin ibadah, duduk saf depan, alhamdulillah semayang subuh berjemaah, bukan kerana aku hebat. Allah beri aku taufik hidayah, beri kesihatan, beri masa yang lapang. Semuanya digantungkan pada dia. Yang menolong kita hanya Allah saja. Itu yang janji kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau saja aku menyembah dan hanya pada Engkau je aku minta tolong ya Allah. Surah Al-Fatihah ayat yang kelima. Dan kalimat ini adalah makna daripada rangkuman doa yang kita ucapkan dalam solat kita. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku supaya aku dapat terus berzikir padamu, supaya aku dapat terus bersyukur padamu, supaya aku dapat terus beribadah kepadamu. Ini hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai, Imam Ahmad, Al-Hakim. Artinya segala-galanya itu kita tak ada daya upaya kecuali dengan pertolongan dan izin Allah. Seorang penuntut ilmu tidak akan mungkin duduk dalam majlis ilmu melainkan dengan hidayat, inayat, riayah daripada Allah. Tuan-tuan yang dapat datang malam ini, adakah kerana tuan-tuan hebat? Tak, Allah mudahkan. Berapa ramai yang malam ni tak dapat datang surau, melengok di rumah je online, melerak tengok ceramah. Membari mungkin lah. Dia boring kan, dia tukar tengok kembara Borneo pula, akan sambung balik. Tuan-tuan yang tengok kat rumah ni kata kami tak payah nak datang, parking penuh. Dah lain ni tak parking penuh. Tak, Allah mudah je. Ada kita syukur. Seorang guru takkan dapat mengajar ilmu yang bermanfaat kecuali dengan taufik, hidayah, riayah, inayah daripada Allah. Seorang kaki tangan kerjaan, pegawai tak mungkin dapat bekerja dengan baik, pergi ofis, balik ofis, melainkan dengan riayah, hidayah, pertolongan daripada Allah. Kita jangan jadi macam Qarun. Qarun ni ketika orang tanya kejayaan dia, dia kata dia berjaya kerana dia. Dia tak sudi pun menyandarkan kejayaannya itu kepada Allah. Qarun ni hartanya melimpah ruah. Qarun ni kaya tuan-tuan. Punyalah banyak harta Qarun. Sampai sekarang orang panggil harta karun lagi. Program pencarian harta Qarun. Banyaknya harta dia. Di Bangi pun ada harta Qarun. Bayangkanlah. Treasure hunt, harta karun. Orang tak sebut harta Syed Mokhtar ke Robert Kuok ke tak. Orang sebut harta karun. Ananda Krishnan ke tak. Walaupun kaya Bill Gates ke apa tak, orang sebut harta karun. Karun ni memang kaya betul. Dan bila dia kaya, orang teruja nak kaya macam dia. Allah rekodkan dalam Quran surah Al-Qasas ayat 79. فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونَ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Lalu Qarun dengan segala perhiasannya, fi zinatihi, dengan pakaian dia yang bling-bling lah agaknya, macam Michael Jackson tu, macam berkilat-kilat, manik-manik penuh agaknya. Sehingga kau orang kagumlah menengok dia. Oh, hebatnya Qarun, kereta dia besarnya. Oh, hebatnya dia. Sehingga kan dia punya follower dia, qala allazina yuridunal hayatad dunya. Dia punya follower, subscriber, top pen dia ketika itu semua sampai terkagum-kagum. Sehingga ada yang mengatakan, ya laitalana misla ma utiya Qarun.
Moga-moga kita pun dapat kaya lah macam Qarun. Innahu lazu hazzin azim. Dia ni beruntung sungguh, bertuah dia, kaya sungguh dia. Lalu orang pun tanya, wahai Tuan Qarun, macam mana ente boleh kaya lah, luar biasa sekali. Apa jawapan Qarun? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Saya kaya kerana saya pandai. Saya ada ilmu. Ilmin indi. Saya ada pengetahuan macam mana nak jadi kaya. Surah Al-Qasas ayat 78. Dia tak sebut pun kekayaannya itu kerana izin Allah. Yang ini dia kena belajar dengan cerita Ahmad Al-Bab. Tengok macam mana Syawal kaya dapat harta Ahmad Al-Bab dalam gua. Ketika datang penghulu tanya macam mana boleh kaya, ini harta daripada Allah. Semuanya kekayaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara yang betul. Ini dak, ana lah. Ana pandai lah. Ana pergi kursus lah. Ana pergi kursus, ana mentor-menti lah. Bukan begitu cara menjawab. Allah murka, tenggelamkan dia dalam bumi. Fa khasafna bihi wa bidarihi al-ardha fama kana lahu min fi'atin yansuruna min dunillah wa man kana minal muntasirin. Kami benamkan Qarun dengan rumah-rumahnya sekali dalam bumi, dan tak ada orang pun yang boleh menolongnya. Surah Al-Qasas ayat 81. Maka ini pelajaran untuk kita. Bermula daripada ujub ya, kagum pada diri sendiri, merasa megah, memandang orang lain lebih teruk, membawa kepada kesombongan, akhirnya kita dijahanamkan oleh Allah. Sebab itu jauhkan sarsarun tu tadi. Bermula dengan percakapan saja. Nabi suruh jaga sangat. Kita tak boleh tuan-tuan merasa kita ni memiliki kelebihan. Tak boleh. Tak boleh. Ingat tak kisah Perang Hunain? Nah, ini untuk orang politik kena ingat ya. Perang Hunain ni pelajaran untuk parti-parti politik di negara kita. Selepas daripada pembukaan kota Mekah, berlaku satu peperangan disebabkan orang Mekah tidak puas hati dengan orang-orang Madinah yang baru datang ke Mekah dapat menawan semula Mekah dalam Fathu Mekah. Jadi ada dua puak tempatan di Mekah yang tak puas hati. Pertama Hawazin dengan Sakif. Dua puak ini mereka tak boleh terima hakikat orang Islam boleh datang buat comeback balik. Jadi diorang pun berundur, bersembunyi di satu kawasan yang terletak antara kota Mekah dengan Taif, tapi dia dekat dengan Taif, untuk dia azan isyak. Jadi kita beri laluan dulu kepada azan isyak. Jadi tuan-tuan semua jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi selepas ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kembali menyambung syarahan kita pada malam ini. Kami mohon izin daripada jemaah untuk menganjakkan sedikit pelaksanaan solat isyak berjemaah untuk memberi peluang saya menghabiskan huraian berkenaan topik kita. Muslimin muslimat sekalian, kita sedang membincangkan antara golongan-golongan yang sangat dibenci oleh Nabi SAW, bermula dengan golongan Al-Sarsarun, iaitu orang yang merasa dia ni penting, besar, dengan cara dia menunjukkan dia tu penting dengan dia banyak cakap, banyak potong percakapan orang. Dalam bahasa mudahnya dia nak menunjukkan I'm here, seolah-olah begitu. Sebab itu sifat merasa I'm here ini perlu dibuang, iaitu kita merasa kita mustahak, atau kita merasa kita lebih baik, kita kuat, kita cerdik dan sebagainya lagi. Tidak dibenarkan. Tadi kita cerita Perang Hunain, ini pelajaran mustahak. Perang Hunain ni Hawazin dan Sakif nak serang orang Islam daripada kawasan di lembah Hunain. Lembah Hunain ni terletak antara Mekah dengan Taif, tapi dia dekat dengan Taif. Cerita ni berlaku tahun 8 Hijrah, 5 Syawal. Ketika serangan dibuat, orang Islam masa itu jumlahnya ada 10,000. 10,000 asal daripada Madinah lah, datang ke Mekah, ada 10,000 anggota. Bila pasukan Madinah masuk Mekah, ada 2,000 orang Mekah peluk Islam, join tentera Madinah. Jadi ketumbukan Islam ketika itu telah meningkat jadi 12,000 orang. Apabila pasukan Islam meningkat jadi 12,000 orang,
ketika itu orang Islam dah mula rasa besar kepala. Dia merasa, menang kita ni kan. Apa sebab? We got numbers. Convincing and legitimate. Jadinya bila berlaku begitu, dia merasa jumlah dah cukup, orang dah ramai, dia sangat confident bahawa peperangan itu kita boleh menang. Tak boleh, kita telah pandang rendah pada orang walaupun tu musuh. Jadi tercetus peperangan, peringkat pertama kalah. Rupanya musuh pakai manjinik. Manjinik ni sejenis senjata pakai lestik daripada jauh. Bila dia tembak, berterabur lari. Jadi tentera Islam 12,000 orang ramai ni tadi, bertemperan lagi. 12,000 ni ramai tuan-tuan. Sebab selama ni mereka perang Badar 300 lebih ya. Perang Uhud 1,000 ya. 12,000 ni ramai. Itu dia rasa, wow, boleh menang ni. Boleh menang dah kita ni. We got numbers. Jadi ketika itu kalah. Turun ayat. Qad nasarakumullahu fi mawatina katsiratin wa yawma Hunain iz a'jabatkum kasratukum. Ingatlah ketika aku beri pertolongan, akhirnya pertolongan pada kamu mencapai kemenangan dalam banyak peperangan, termasuklah perang Hunain. Yang mana dalam peperangan Hunain itu iz a'jabatkum kasratukum, ketika kamu merasa megah dengan bilangan kamu yang ramai. Jangan ujuk. Oh, kita ramai, orang muda sokong kita, aku umbi apa. Jangan sombong, jangan ujuk, tak boleh. Bila dah kena teguran, mereka insaf. Semua dah tarik balik, yang Muhammad tarik balik, yang Muhammad semua dah tarik balik. Jadi baik semula. Lawan balik, barulah menang. Dalam pertempuran itu musuh 70 terbunuh, 6,000 ditawan. Dan Allah Ta'ala kurniakan perang Hunain rampasan perang terbesar dalam sejarah. Tak pernah orang Islam dapat rampasan perang sebanyak itu. Iaitu mereka berjaya dapat 24,000 ekor unta, 40,000 ekor kambing dan 4,000 wakih perak. Satu wakih perak bersamaan 213 gram. Itu paling banyak rampasan perang. Nabi pun sampai tak tahu nak agih macam mana dah. Jadi Nabi pun agih. Bila harta dah banyak, timbul pula isu pengagihan. Berlaku cakap-cakap di akar umbi yang tak puas hati kerana pembahagian itu tak sama. Berebut kursi lah pula. Dah elok tu gaduh molek, lepas tu dah molek gaduh pula, berebut kursi, berebut jawatan, berebut macam-macam. Ini direkodkan oleh Ibn Mas'ud. Kata Ibn Mas'ud, datang satu laki-laki, datang jumpa dia, qala rajulun wallahi inna hadhil qismata ma'udila fiha wa ma'uridu biha wajhullah. Laki ni kata, bang, minta maaf cakap lah, Nabi memang Nabi, tapi bab ni gagal. Macam mana pembahagian ni? Tak adil langsung. Dan saya boleh kata ini pembahagian wa ma uridu biha wajhullah. Ini bukan nak cari redha Allah ni. Ni nak memberi kroni ni. Ni nak memberi kroni-kroni rapat je. Kami yang anggota bawah-bawah ni apa yang dapat? Balik-balik muka dia dapat. Balik-balik muka dia dapat. Sebab zaman itu pembahagian harta perang dia ikut sumbangan dalam peperangan. Dalam satu formasi tentera, dia ada unit berbeza-beza peranan dia. Yang dapat lebih biasanya unit-unit elit. SOF, Special Operation Forces akan dapat lebih. Komando, JJK, Paskau. Itu lagi awal dapat ataupun lebih banyak dapat. Sebab mereka dah berada di medan tu, dia dah berada di kawasan musuh lagi awal. Kadang lah seminggu dia duduk menyamar, buat sabotaj dan macam-macam. Jadi orang macam tu, tinggilah lawan dia. Adalah lebih sikit. Yang kedua mungkin unit semboyan, bola satu, bola dua, yang menyampaikan berita, mohon bantuan, cali, nuri, macam-macam. Dapat juga, tapi taklah sebanyak komando. Lepas semayang mungkin bawah tu infanteri ke, mekanis ke, adalah ikut seniority. Ujung tu kan adalah PSTD, Wataniah, Rotu. Dapat juga, tapi belakang-belakang lah, awak jaga situ je kan. Ujung tu rela, ada rela pun ada.
silat gayung pun ada, silat cekok, semua ada Melaka. Sistem pertahanan menyeluruh kan dia panggil. Jadinya orang yang bawah-bawah ni tak puas hati lah dapat sikit. Cerita tu sampai ke telinga Nabi. Kata Ibn Mas'ud, fataghayyar wajhu hatta kana kasilfi. Berubah muka Nabi jadi merah. Merah padam. Bayangkanlah dia ni Nabi. Dah habis adil, dah bagi pengagihan. Ada lagi anak buah kata tak adil. Ada lagi anak buah kata ini makan seorang. Ada lagi anak buah tuduh ni nak membesarkan kroni-kroni dia. Bayangkan perasaan Nabi. Lantas Nabi mengatakan, "Faman ya'dilu idza lam ya'dilillahu wa rasuluh. Rahima Musa qad udhiya bi aksar min hadza fasabara." Orang yang tak puas hati kata saya tak adil tu, saya minta tolong, bawa satu orang yang boleh lebih adil daripada saya. Tunjukkan saya mana orang tu, kita suruh dia bagi. Masalahnya tak boleh juga. Saya ni Rasul. Saya tak ada kepentingan apa-apa. Moga Allah merahmati Nabi Musa, kata Nabi. Sahabat Adam, dia pula kena mengenai Nabi Musa dalam kes ni. Moga Allah merahmati Nabi Musa. Kerana Nabi Musa kena kritik oleh umat dia lebih teruk pada ni. Tapi dia sangat sabar. Ini panjanglah huraian kenapa Nabi kaitkan dengan Nabi Musa. Kalau ringkas cerita, Nabi Musa ni, umat dia pun pening juga. Dia Nabi Musa ni, zaman dulu Bani Israel, dia budaya dia mandi bertelanjang. Dia tak berpakaian. Sampai sekarang pun kalau orang putih kan ada nudist beach, ada tempat sauna tu mana pakai tahu kita je pakai towel. Dia tak pakai. Setengah swimming pool tu memang nudist punya swimming pool. Sebab bagi orang putih bertelanjang tu tak ada masalah. Sebab bagi dia, mana nak pelik serupa aku gitu je lah. Bukan ada spek JKR ke spek light, serupa je. Jadi bagi dia tak ada apa, macam kita nengok siku, nengok jari gitu je bagi dia. Kita tak boleh jadi kita. Macam di Blok Australia apa semua ada kan, nudist beach masih ada lagi. Macam di Bondi Beach. Bondi Beach tu memang kalau pergi memang orang menerak tak baju semua. Saya tak tengok orang cerita, saya orang cerita. Tengok National Geographic je, saya tak tahu. Jadi budaya tu dah lama dah. Tapi Nabi Musa ni sebab dia Nabi, dia ada maruah. Dia mandi pakai basahan. Jadi lepas tu dia tak campur orang. Kalau duduk dalam sauna tu kan, bangsa-bangsa Arab dulu dia ada dia punya mandi wap dia. Bila time mandi dia tutup apa semua. Perbuatannya itu menyebabkan di kalangan umat dia bergosip sama sendiri. Kenapa Nabi kita Musa ni dia tak nak buka serupa kita? Itu. Jadi masing-masing membincangkan benda itu. Agaknya kemaluan dia cacat agak. Lah topik perbincangan mereka kemaluan Musa. Bayang kalau kita lah ya, kita pemimpin. Orang bawah kita bincang sama dia benda dalam seluar kita. Tak ada langsung nak bincang agenda kita ke perancangan kita, tak. Sama dia borok. Benda rupalah benda ini la ilaha illallah. Tapi Nabi Musa ni kata Nabi sabar sangat orangnya. Padahal dia panas baran. Dia pernah tumbuk orang mati. Tapi dia sabar. Jadi balik pada cerita ujub ni tadi. Kenapa kita boleh jadi kagum dengan diri sendiri? Pertama sekali, bila banyak sangat dipuji orang. Yang kedua, bila banyak meraih kejayaan. Yang ketiga, bila kita ni ada dapat kekuasaan. Yang keempat, kalau kita ni jadi orang tersohor lah, atau popular di kalangan orang lain. Yang kelima, bila kita memiliki kesempurnaan fizikal, lawa, handsome, perut pun betul-betul, ataupun kita ni mempunyai intelektual dan kecerdasan yang tinggi, boleh mengundang ujub itu yang kita khawatiri. Baik itu dipuji orang ni pun boleh menyebabkan dapat ujub. Tengok macam kita buat live malam ni, tonton tengok live, orang muji je dalam, oh terbaik ustaz, terbaik ustaz, terbaik bosku, terbaik bosku. Bosku buat dia juga terbaik, mantap ustaz, mantap. Muji, bukan marah muji. Tapi kalau puji tu boleh menyebabkan kita rosak. Tengok aku ceramah, orang puji, terbaik, terbaik, terbaik. Jangan begitu. Ada orang bila netizen puji suka,
Bila orang kutuk, delete komen. Nah, awak suka dipuji je lah. Maknanya dia nak hidupnya dipuji saja. Hati-hati. Ataupun kita ni mempunyai intelektual dan kecerdasan yang tinggi. Macam kita di Bangi ni ramai akademia, orang-orang akademik. Itu hati-hatilah. Kadang kita seriau melengok orang-orang akademik ni kadang-kadang. Dia terlalu mengkagumi pencapaian. Kita khawatir kalau dia tak ada kawalan hati, boleh menyebabkan jadi ujub. Lepas itu ada satu kata-kata Profesor Dr. Wan Muhammad Noor bin Wan Daud, ahli falsafah lah. Dia ada satu kata-kata yang saya suka megang kata-kata dia. Kata dia, bilakah ilmu yang mulia bertukar menjadi hina? Bila ilmu yang merapatkan makhluk dengan sang pencipta menjadi kayu bakar di neraka. Apabila ianya hanya kata-kata teratur rapi, hanya data-data yang dihimpuni, hanyalah skematisasi, hanyalah penerbitan mengejar kriteria kafiri, hanya anak tangga pendengkian pangkat dan anugerah duniawi. Konferensi, seminar, bengkel bersemuka, bertalian udara, hanya untuk ditunjuk kepada manusia, pada penguasa, kepada pendana, serta mereka yang buta terpenjara. Khawatir kita Allah cabut. Kesana kemari berbangga dengan academic qualification, professional affiliations dia. Tak ada masalah, tapi hati-hati. Oh, saya research activity, saya ada 90 research grant, cumulative grant saya ada berpuluh ribu, publication saya publish journal ada 179, under review ada 3, QI, Q2, Q3, Q4, WOS, Scopus, ERA. Orang kampung tak faham pun, tuan-tuan. Kita hanya melayang begitu, sama kita akademia tu je. Lepas tu geli kalau orang baca biodata panjang-panjang ni, nyampah dengar. Kata benda biodata panjang-panjang, nak suruh apa pun tak tahu. Bukan marah pengurusi tadi, tidak. Saya biodata tak panjang. Sabarlah sikit. Kita ni, respect is something that you earn, not force. Penghormatan ni kita akan dapat. Bukan kita paksa-paksa orang dengan menceritakan saya punya ni. Tak payah, orang boleh hormat kita. Jadi itu yang satu, golongan yang dibenci oleh Nabi, sarsarun. Golongan kedua yang dibenci oleh Nabi adalah mutasyaddiqun. Mutasyaddiqun ni apa? Mutasyaddiqun ni, ini pun payah juga. Iaitu orang yang suka bercakap dengan gaya bicara yang menunjukkan dia tu cerdik. Payah juga. Dia bercakap nak menunjukkan dia paling fasih. Dia memiliki intelektual yang tinggi dengan cara disedap-sedapkan pembicaraannya itu. Macam mana nak kata ya? Contoh dia bercakap orang putih. Cakap orang putih, saja dipaksa-paksa speaking guna Cockney accent. Misalnya, hello love, come to the bus, come to town today. Padahal dia borok Bangi je. Boleh dia cakap style Manglish kita, boleh je. Tapi you know drink some water. Some water. Kalau memang dia beranak di UK, tak apa. Sekolah rendah di UK apa semua. Tapi saya ingat saja buat je banyaknya. Tak payahlah. Sebab kalau kita buat kerana nak menunjukkan kesombongan diri, itu membahir. Itu yang dimasukkan sebagai mutasyaddiqun. Orang yang memperindahkan kata-kata terutama dalam bahasa asing itulah. Termasuk juga bahasa Arab. Bukan bahasa Inggeris saja. Bahasa Arab pun sama juga. Kita berbicara menggunakan bahasa Arab di depan orang awam yang kebanyakan tak fasih bahasa Arab. Contoh khutbah Jumaat. Dah apa mimpi semalam baca Jumaat khutbah bahasa Arab pada hari tu. Amma ba'du ya ibadallah, ittaqullah. Orang adalah bahasa Melayu pun orang tak dengar ni pula bahasa Arab. Semua mendengar amma ba'du. Padahal dia orang Melayu. Tapi kenapa nak baca bahasa Arab? Nak tunjukkan anak duduk Mekah lama. Tak boleh begitu. Bila sesuatu yang kita buat nak menunjuk kita ada kelebihan, itu Nabi marah. Cakap Arab di depan orang yang tak cakap Arab, cakap Inggeris, Cockney accent,
English British yang style hello love tu, depan orang yang tak fasih bahasa Inggeris. Pergi kampung Ulu mana cakap orang putih, wah la ilaha illallah. Dan orang kita ni pula, kalau dengar orang cakap orang putih, kalau orang tu tak fluent bahasa Inggeris, diction tak tepat, kita pun kotok dan sebagainya. Jangan. Itu nak menunjukkan mutasyaddiqun. Tuan-tuan, kita tak payahlah grammar Nazi sangat. Orang salah sikit sebanyak terlantak sajalah. English is just a language, not a knowledge. English ni dia bahasa, dia bukannya ilmu pengetahuan. English is not our native language, so you can expect some mistakes. Dan kita, orang putih, dia pandai cakap orang putih sebab mereka memang orang putih. All these British and Americans who think they are smart, but what do they speak? Just English je. Kita bahasa Sarawak boleh cakap, bahasa Sabah boleh cakap, bahasa Terengganu boleh cakap, kalau nak maki bahasa Menda, bahasa cakap Kelantan boleh, macam-macam bahasa kita boleh. Dia boleh English je. Mana nak bangga. Dan di Malaysia, kepandaian bertutur bahasa Inggeris dilihat kayu ukur kebijaksanaan. Kalau orang tu cakap campur-campur mak saleh, cerdik orang tu. Walaupun rojak cakapnya, banyak which is je. Which is bagi saya oh cerdik dia ni, cerdik apa which is banyak. I mean so tu. So you know which is oh bijak dia sebab ada which is. Berdoa sangat. Kata Ungku Aziz, orang kalau bercakap Inggeris campur Melayu, makna dua-dua bahasa dia tak pandai. Kalau dia terror bahasa Melayu full swing dia boleh cakap Melayu dengan pantun, dengan syair, dengan gurindam. Kalau dia pandai Inggeris betul 100%. Ini kalau campur, dua-dua tak pandai. Tengok Temu Ramah kalau artis rancangan hiburan hari Ahad tengah hari. Dia nak tunjuk ke dia educated sangat. Album I ni dijangka akan release lebih kurang dalam hujung bulan ni. Kita cuba nak penetrate market di Indonesia. Tapi you know it's not easy lah kan. Geli je mendengar kan ni. Nak tunjukkan cerdik lah. Tuan-tuan, buanglah perang hijrah lah. Alhamdulillah bangga dengan bahasa orang. Kita ni jangan jadi sampai orang panggil Anglophile. Anglophile ni tuan-tuan adalah anak didik daripada penjajahan dulu. Ni cerita merdeka sikit ya. Orang putih dia tidak tinggalkan kita 100%. Sebelum dia meninggalkan kita, dia telah mengorang putihkan bangsa kita ini dengan memberi pandangan bahawa kemajuan adalah Inggeris. Kemajuan bahasa Inggeris, bahasa etnik, bahasa ibunda takkan menjadikan kita orang berjaya. Sebaliknya kejayaan hanya dengan bahasa Inggeris semata-mata. Bertahun-tahun kita pegang pendapat ini. Padahal sekarang ni kita dah merata dapat maklumat bahasa Inggeris bukannya bahasa segala-galanya Inggeris dah. Cuma ramai orang faham bahasa Inggeris sebab Hollywood, kerana Michael Jackson dan sebagainya, orang faham lah. Tapi dari segi bahasa pertuturan, 6 bahasa utama dunia yang diucapkan di PBB, salah satunya bahasa Inggeris je. Yang lain masih banyak. Tuan-tuan kalau pergi ke Paris, pergi ke Perancis, dia tak layan cakap orang putih. Payah, baik cakap Kelantan lagi dia layan. Tuan-tuan pergi Paris nak beli barang, cakap Kelantan lagi bagus. Baik, berapa ni baik? Dia bawa kalkulator. Baca kamu tu dia lah kunjung. Terus dia layan kita. Mahal murah sikit. Dia faham, dia betul murah sikit. Tuan-tuan cakap betul, excuse me sir, how much is this? Dia buat bodoh buat tak dengar, buat pekak kita pun balik ngumpat, orang Paris sombong. Memang sombong kan cakap orang putih, dia bukan layan. Kecuali tuan-tuan datang cara orang kaya pula dia layan. Malah kita punya brand tu menunjukkan kita kaya. Tapi kalau biasa-biasa cakap Kelantan je lah dengan orang Paris. Sebab bagi dia bahasa bukan Inggeris je. Jadi ini kita kena ubah. Apatah lagi kita orang Melayu. Kita orang Melayu ni tuan-tuan, bahasa kita bukanlah bahasa tepi longkang. Bahasa Melayu dituturkan, penutur kita di pelosok dunia ni sekarang dah cecah 300 juta orang. Mungkin tuan kata, ramai ustaz macam tak pernah sabar. Dia yang menuturkan bahasa Melayu ini, dia bukan sekadar negara kita, tapi dituturkan, difahami di Indonesia, di Malaysia, di Brunei, di Singapura. Singapura, negara aku dia bahasa Melayu. Majulah Singapura, nama lagu dia.
Lepas tu tuan-tuan pergi ke Filipina, Sulu, Mindanao, Thailand, pergilah ke Patani, Naratiwat, Yala, Songkla, pergi ke Ranong, Terang, Satun, pergi ke Myanmar, pergi ke Tanin Taryi, pergi ke Australia, pergi ke Pulau Christmas, Pulau Kokos, semuanya cakap Melayu saja situ. Artinya bahasa Melayu luar. Kita kalau pergi ASEAN ni bahasa Melayu je. Pergi ke Brunei, ke Indonesia, pergi ke Singapura, of course lah bahasa Melayu. Thailand, boleh cakap Melayu. Bahkan kita punya orang Melayu yang merantau ni, orang-orang Melayu yang pergi duduk di South Africa, di Sri Lanka, yang keturunan-keturunan Melayu dulu, itu masih lagi boleh bercakap Melayu sampai sekarang. Sebab itu, apa yang nak dimalukan? Dan sampai sekarang, kalau kita tengok di luar negara misalnya, hampir 30 tahun di Perth, Australia, Radio Melayu Perth, itu dah 30 tahun di Australia, memainkan peranan yang sangat signifikan dalam mertabatkan bahasa Melayu di Australia Barat. Termasuklah juga selain daripada Perth, ada juga stesen radio China Radio International ataupun CRI di Beijing yang bersiaran dalam bahasa Melayu, dan sehingga kini masih lagi menjadi sebahagian daripada salah satu 65 bahasa utama yang disiarkan di stesen radio berkenaan sejak 60 tahun dulu. Sebab kebanyakan penutur bahasa Melayu ini dia rumpun Melayu, selain daripada diaspora yang membentuk komuniti Melayu di beberapa buah negara sampai ke Arab Saudi misalnya. Arab Saudi yang mualat tu semua diaspora Melayu dulu. Yang budak-budak Thailand, budak tu kan, dia dengan kita dia cakap Melayu kan, tapi dia sebenarnya mualat, dia dah beranak sana. Mak ayah dia diaspora daripada rumpun kita. Sana dia jadi mutawif pula, beli barang, beli ikan ke apa ke. Dengan kita dia cakap Melayu lah. Wana haji kita nak pergi mana hari ni kita, dia cakap kecek Thailand. Dia cakap kacak Thailand. Tapi bila dia nak urus dengan polis, cakap Arab lah. Oh, kita heran cakap. Nak heran apa, dia beranak di Mekah. Memang itu. Tapi dia boleh kecek siya dengan kita. Maknanya bahasa kita meluas. Tapi sekali lagi sekarang, orang kita pandang hina kalau bila kita ni cakap bahasa kita, seolah-olah dianggap tidak educated. Ini kena ubahlah perangai ni. Ini penjajahan. Jadi golongan yang kedua tadi Nabi sebut, orang yang menyedap-nyedapkan penuturan dia, nak menunjukkan dia ada kelebihan berbanding orang lain. Ini masalah juga. Itu yang kedua. Golongan ketiga yang tidak disukai oleh Nabi adalah al-mutafaihikun. Ketika Nabi sebut al-mutafaihikun ini, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, qad alimna as-sarsarun wal murtasydikun, famal mutafaihikun?" Qal al-mutakabbirun. Sahabat tanya, "Ya Rasul, kami faham as-sarsarun tu siapa, al-mutasyaddiqun tu siapa, tapi siapa al-mutafaihikun?" Nabi jawab, orang yang angkuh, orang yang arrogant people, orang yang angkuh, keras kepala. Orang angkuh ni, keras kepala ni, orang Pantai Timur panggil keras keng. Keras keng, payah basa, tak dengar, tak boleh berunding langsung. Baik itulah dalam hadis Nabi sebut, kata Aisyah, abghadur rijali ilallahi aladdul khasim. Orang yang Tuhan menyampah adalah aladdu, orang yang keras kepala, wal khasim, suka berdebat. Keras kepala, mana orang kalau orang nasihat terima sajalah. Tak, dia petikaikan nasihat itu, keras kepala. Ini hadis riwayat Bukhari. Maka orang-orang yang ada perasaan arrogant dan macam-macam ni perlu dibuang. Kita hidup ni bahasa mudahnya tuan-tuan, tak payah sombong lah. Masuk kampung orang, bawa ayam tina, jangan bawa ayam jantan. Kalau berjalan, biarlah di tepi-tepi. Benang arang orang, jangan dipijak-pijak. Kalau duduk, biarlah di tapak tangga. Kalau mandi, eloklah di hilir sungai. Kalau berdiri, moleklah di luar-luar gelanggang. Kalau kaki belum bertaji, gelanggang orang jangan diuji. Sombong ataupun keras kepala ni, agama paling tak suka. Kita buangkan perangai itu. Jadi, kita dapatlah pada malam ini, orang yang sombong, orang yang angkuh dan sebagainya, dia kena hijrahkan diri dia jadi orang baik.
barulah secara automatik dia menjadi orang yang disayangi oleh Nabi SAW. Cuma ingat, ni kata-kata hikmah. Jangan sombong depan orang yang tawaduk, nanti engkau akan dipermalukan. Tapi jangan pula rendah hati di depan orang sombong, nanti engkau akan dihinakan. Jadi pandai-pandailah bawa diri. Dengan orang sombong, jangan merendah diri sangat. Lagi dia macam angin ngasak lah, makin tiup naik belagak dia menyampah tengok. Sebab kita terlampau rendah diri sangat depan dia. Jadi untuk orang begitu, jangan rendah diri sangat, biasa-biasa saja. Tapi depan orang tawaduk, jangan sombong, sebab nanti malu kita. Malu tuan-tuan. Saya kadang-kadang bila menengok pengalaman-pengalaman lah dalam kehidupan ini, ada masanya kita ni, macam saya dulu imam besar, sekarang jadi timbalan mufti, dapat sedikit sebanyak pula ada bagi tuanku, gelar datuk dan macam-macam lagi. Tiba-tiba kita ni rasa macam nak besar diri. Tiba-tiba dalam hidup saya jumpa dengan ramai orang yang mana bila kita kenal dengan mereka, kita rasa Allah, ada lagi orang yang lebih layak sombong pada aku. Ada. Kalau tuan-tuan kenal, dulu kami di Pahang, kami punya timbalan CPO, Timbalan Ketua Polis Negeri Pahang, namanya Timbalan Pesuruhjaya Polis Datuk Abdul Razak bin Muhammad Yusof, Timbalan Ketua Polis Pahang. Mungkin nama ni tuan-tuan tak cam, tapi dia ni adalah Heru Jenalik Al-Ma'unah. Dia yang menumpaskan Amin tu. Dia ni dulu dia komandan anggota unit 69 komando pasukan gerak khas di Hulu Kintar Perak. Tuan-tuan, dia ni dalam Malaysia satu-satunya penerima darjah kebesaran Seri Pahlawan Gagah Perkasa ataupun SP. Orang putih panggil The Grand Knight of Valor, yang masih berkhidmat dalam PDRM ketika itu. Bayangkan SP ni Seri Pahlawan Gagah Perkasa, pangkat tertinggi antara 5 pangkat dalam darjah-darjah Gagah Perkasa dan merupakan darjah Kesatria Agung yang penuh keberanian. Tuanku Agung hanya kurnia kepada rakyat Malaysia yang menunjukkan keberanian tertinggi dalam situasi luar biasa dan sangat berbahaya. Ayam budak melerak bawa motor tak dapat, itu bukannya berani, itu bodoh namanya. Itu nekat. Ini berani dalam situasi yang orang lain serenda, dia tak. Dia beza dengan Panglima Gagah Berani. Tuan-tuan biasa dengar PGB. Kalau ingat Panglima Gagah Berani ataupun The Star of the Commander of Valor, itu dia punya bulanan, dia ada allowance 1,500 ya. Tuan-tuan yang ada datuk ni ada allowance? Mana ada dapat allowance daripada datuk? Dia orang ni ada allowance. Pingat Gagah Panglima Gagah Berani dapat 1,500 sebulan. Pingat SP Seri Pahlawan Gagah Perkasa dapat 2,000 sebulan. Tapi dia orang punya pingat tak ada title. Macam kita dapat selempang ada nama Datuk Seri, Tan Sri Tun ada di depan. Dia orang ni tak ada gelar. Nama dia duduk belakang, SP nama dia. Supaya nak jadikan dia tu ikhlas. Patutnya semua datuk buat begitu, baru dia tahu langit tinggi rendah. Buangkan datuk tinggal belakang. Balisa Alauddin dia MP padang dengan muka. Yang letak di depan datuk. Kalau tak tongek jalan kan. SP dia duduk belakang. Tapi walaupun duduk belakang, dia adalah darjah ke-8 antara 10 darjah anugerah di Raja Malaysia. Kalau dalam Istana Negara, kerusi dia paling depan. Dia lebih depan daripada geng-geng yang dapat tun, yang pakai Datuk Seri Maharaja Mangkunegara SMN ataupun darjah Seri Setia Mahkota SSM. Lebih depan. Dia mana dalam Istana Negara dari segi susunan, lepas Tuanku Agung dengan Raja Masyur Agung, lepas pada dia adalah Seri Pahlawan Gagah Perkasa SP. Lepas dia barulah darjah Yang Maha-Mulia Kerabat Utama Malaysia DKM. Lepas pada DKM barulah darjah utama Seri Mahkota DMN. Lepas DMN barulah Seri Maharaja Mangkunegara SMN. Yang lelaki panggil Tun, kalau isteri panggil Tuh Puan. Lepas SMN barulah SSM, Seri Setia Mahkota. Lelaki dapat Tun, isteri dapat Tuh Puan. Lepas tu barulah PGB, Panglima Gagah Berani.
Lepas tu barulah Tan Sri, barulah Datuk, sampailah AMN, PJK paling belakang kat pintu. Belakang. Dia paling depan sekali. Tapi tuan-tuan, la ilaha illallah. Kalau tuan-tuan jumpa orangnya, malu kita. Tawaduk sangat. Tawaduk sangat. Ngelar diri dia pandak je. Awak timbalan ketua boleh 2 bintang. Pandak je kalau. Kita bolehlah panggil Datuk. Dia SP kan. Ustaz panggil saya pandak. So, dia cakap Kedah. Dia orang Melaka tapi besar di Kedah. Sekarang duduk di Perak. Jadi dia cakap setiap orang Kedah. Berani tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok dia pakai seragam dia. Bintang-bintang yang ada pada dada dia. Saya tak pernah tengok polis lain pakai. Polis buat Roblox tak lama. Dia punya bintang. Ada sayap kepala botak ada. Sayap menyelam ada. Sayap tikam kepala orang ada. Semua bintang pelik-pelik ada. Sepapan dia punya ni. Jasa dia. Nanti Google lah nama Datuk Razak Komando. Orang baik. Dia ni tawaduk sungguh. Kan biasa kita jumpa orang nampak Samseng baru kerja bonzer tarik kereta Samseng lah. Lain macam duduk kedai pun cakap telefon kuat-kuat. Wah macam dia gangster lah. Yang ini lebih daripada gangster tuan-tuan. Terjun terbang kepala dulu ni. Tapi Allah tawaduknya lah. Dan punyalah cita-cita dia. Saya tanya dia, Datuk nanti lepas pencen nak buat apa? Saya kalau pencen nak pergi mondok. La ilaha illallah. Beza lalu dengan orang lain. Kalau orang lain tu dah buka konsultan lah. Buka konsultan keselamatan ke macam mana nak jaga syarikat ke apa. Tak, nak mondok je ngaji Quran dia kata. Nak berzikir. Nak dia apa sibuk dulu-dulu muda-muda tak dan. Inilah beza tuan-tuan. Orang tawaduk. Saya dulu pernah juga jumpa Dr. Almarhum Dr. Surin Pitsuan. Orang akademik. Zuhud je lah tawaduk. Dia punya doktor kehormat berbelah-belah. Tok guru pondok. Tapi mengaji Harvard. Cakap orang putih la ilallah macam Mak Saleh. Cakap Arab boleh, mengajar boleh. Tapi tawaduk sungguh. Baik itu belajarlah daripada orang-orang ini. Baik itu kita sombong depan orang tawaduk ni. Malu sungguh rasa. Nak tunjuk apa tau. Tapi kalau orang sombong, jangan rendah hati sangat. Nanti kita akan dihinakan. Apa yang mustahak dalam penghujung pertemuan pada malam ini? Jangan sombong, jaga lidah, jaga percakapan. Lidah ini kalau salah percakapan, boleh menyebabkan batal segala amalan-amalan kita. Dia punya kita kebaikan-kebaikan kita dipadamkan oleh Allah SWT. Sebelum kita berpisah, saya tinggalkan pada tuan-tuan kata Ibn Salah. Indikator orang yang baik, dia kena ikut 4 hadis. Ini indikator orang baik. Kalau kita dapat ada dalam 4 hadis ni, baiklah kita. Apakah dia? Pertama kata Ibn Salah, min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Salah satu tanda orang Islam yang baik adalah dia meninggalkan benda yang tak ada kena mengena dengan dia. Hadis Tirmizi dan Ibnu Majah. Orang yang baik, leave that which does not concern you. Mind your own business. Respect of other people's privacy. Personal boundaries. Kita campur hai orang. Jangan jaga tepi kain orang. Bukan jangan jaga tu tak boleh tegur. Tak. Orang kita ni dia salah faham. Tak jaga tepi kain orang tu bukan tak boleh busybody langsung. Islam membenarkan jaga tepi kain orang. Yang tak boleh masuk dalam kain orang. Itu tak boleh. Itu dah busybody sangat. Maknanya mengorek rahsia. Tak boleh. Kita diminta tegur tapi jangan busybody. Itu satu. Yang kedua, kata Ibn Salah, Nabi pernah ditanya sahabat, murni bi amrin la tukthir alayya hatta aqilahu. Ya Rasul, ajar saya satu amalan, kalau saya dah buat, saya tak perlu tanya orang lain lah untuk buat benda lain. Nabi kata, la taghdab, jangan marah. Sahabat dia kata, takkan itu ya Rasul, ada lagi yang lain. Nabi kata, la taghdab, 2 kali Nabi sebut, jangan marah. Timbul sahabat ni marah juga, takkan itu je Rasul. Jangan marah, kata Nabi. Fa'ada alaihi qala la taghdab. Nabi ulang 2-3 kali. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Jadi kalau kata Ibn Salah nak jadi orang baik, yang kedua, jangan marah. Yang pertama tadi, jangan busybody melampau-lampau sangat. Yang kedua, jangan marah. Yang ketiga, la yu'min ahalukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi.
tidak sempurna iman, kamu tak sayang orang lain, bagaimana kamu sayang diri kamu sendiri. Dan yang terakhir kata para ulama, orang-orang yang baik-baik ini, man kana yu'minu billahi wa yawmil akhir falyakul khairan aw la yasmut. Siapa percaya kepada Allah di hari kiamat, hendaklah pertama bercakap yang baik-baik ataupun diam. Hadis Bukhari Muslim. Speak a good word or remain silent. Itu saja pilihan kita. Nak cakap, cakap je yang baik. Kalau tak ada cakap yang baik, diam sajalah. Buah durian dibelah-belah dengan parang pisau belati. Jaga mulut, jaga lidah, kawan sahabat. InsyaAllah tidak berkecil hati. Sekadar itulah sembang-sembang kita pada kesempatan malam ini. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga bertemu lagi pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga majlis kita ini sama-sama diberkati oleh Ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawir qulubana wa tsabbit imanana wa ahzin amalana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa ala syari ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, molekkanlah amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan. Kabulkanlah segala doa kami, sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.